Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tarmizi bin Ahmad Zairin, nombor metrik A167752. Okey, baik, saya akan menerangkan tentang projek akhir saya, iaitu yang bertajuk projek Bandar Mapan. Okey. Pertama adalah soalan, iaitu untuk projek akhir. Okey. Anda diminta untuk mencadangkan pelan pembangunan Kajang Bangi atau bandar-bandar lain yang anda biasa untuk jangka masa 30 tahun ke hadapan. Cadangan anda perlu mengandungi ketiga-tiga juzuk pembangunan mapan, iaitu alam sekitar, ekonomi dan sosial. Laporan itu tidak melebihi 20 slide. Anda digalakkan memuatkan gambar-gambar, lukisan dan rajah-rajah dalam laporan anda. Okey, untuk pengenalan, pembangunan mapan ialah pembangunan berpaksi keupayaan sendiri, iaitu atau negara yang mempunyai kedaulatan penuh ke atas kekayaan alam semula jadi dan sumber negara. Pembangunan mapan bersifat holistik serta spesifik dari sudut struktur, agensi, kemanusiaan dan budaya. Islah dalam pembangunan mapan jika diambil manfaat dan hala tujuannya dapat menzahirkan negara yang sejahtera dan memberi rahmat untuk semua. Okey, bandar yang saya pilih adalah Bandar Batu Pahat, iaitu bandar tempat saya lahir dan juga bandar tempat tinggal saya. Okey, kenapa saya milih Bandar Batu Pahat? Kerana kedudukannya strategik di negeri Johor, iaitu terletak di Tenggara Muar, Barat Daya Keluang, Timur Laut Pontian dan Selatan Segamat, serta ia menghadap ke Selat Melaka. Okey, ditambah pula dengan hasil alam semula jadi yang banyak, maka tidak hairanlah sekiranya bandar ini akan menjadi lebih maju serta berdaya saing untuk 30 tahun akan datang. Okey, baik. Yang pertama, kita pergi pada aspek alam sekitar. Okey. Saya mencadangkan agar Bandar Batu Pahat dapat mengamalkan konsep 4R, iaitu reduce, reuse, recycle dan renewable. Okey, yang kita tahulah, kita reduce ni kita perlu mengurangkan apa-apa benda yang berbahaya terhadap alam sekitar. Reuse iaitu mana yang boleh kita guna, kita guna. Recycle iaitu kita kitar semula, iaitu mengikut kelas-kelas sendiri. Kalau kaca tu ditong sampah kaca, kalau kertas dan sebagainya. Dan juga renewable iaitu kita memperbaharui apa yang boleh diperbaharui. Okey, seterusnya adalah memelihara dan menghijaukan alam sekitar. Saya mengharapkan 30 tahun akan datang, Bandar Batu Pahat akan menjadi bandar yang hijau, yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Okay. Boleh, maka dengan itu, daripada sekarang boleh menanam pokok dengan lebih banyak untuk memelihara, secara langsung ia memelihara kesihatan bumi. Seterusnya adalah reka bentuk yang lebih dinamik serta menggunakan penjimatan tenaga solar. Okey, kalau kita tengok gambar ni, nampak bentuk kawasan perumahan yang lebih dinamik ataupun lebih moden serta ada penggunaan tenaga solar. Okay, secara tidak langsung ianya dapat menjimatkan terhadap penggunaan tenaga elektrik. Okey, dari aspek sosial pula, yang pertama iaitu mewujudkan sistem pengangkutan lebih pantas dan kurang pencemaran. Okay, kalau kita tengok pada gambar ni, itu LRT serta LRT yang ada pada lantaran dan juga di jalan raya. Okay, ini satu benda yang baru dan saya mengharapkan Bandar Batu Pahat juga dapat menyediakan infrastruktur yang canggih untuk 30 tahun akan datang. So, secara tidak langsung ia dapat mengurangkan kesesakan jalan raya dan juga mengurangkan pencemaran udara. Okey, seterusnya adalah sistem pendidikan yang lebih kondusif serta maju. Okey, kita tengok gambar ni, satu sistem pendidikan, satu perpustakaan yang sangat sangat selesa, sangat kondusif. So, benda ni dapat menarik minat orang untuk datang ke perpustakaan yang maju, yang selesa. So, secara langsung ia dapat membudayakan masyarakat yang berilmu. Seterusnya adalah pembinaan masjid yang lebih strategik serta luas bagi menampung bilangan kapasiti yang ramai. Okey, kalau di Bandar Batu Pahat ni, apa yang saya nampak,
masjid ni dia dah berada kat tengah, cuma dia tak berapa nak kata luas, dan juga tempat untuk parking kenderaan juga agak terhad. So kereta-kereta akan terpaksa parking sampai di bahu-bahu jalan. So benda tu akan menyebabkan kesesakan. So apabila ada pembaruan untuk 30 tahun akan datang, untuk pembinaan masjid yang lebih luas serta dapat menampung kapasiti yang ramai, maka ia secara tidak langsung tidak membahayakan orang-orang yang berada di jalan raya. Sudah dapat parking kereta dalam kawasan masjid. So benda tu penting juga. Okay, seterusnya adalah aspek ekonomi, iaitu penggunaan teknologi moden. Okay, diharapkan untuk 30 tahun akan datang, bandar waterpark dapat menggunakan teknologi moden ni dalam apa jua sektor. Okay, contohnya seperti pertanian. Okay, menggunakan drone untuk menyiram pokok. Okay, mungkin ada orang kata penggunaan teknologi moden ni akan menyebabkan kita ni manusia akan kehilangan kerja. Tapi pada saya, ia sebenarnya memudahkan. Okay, kita boleh memudahkan urusan manusia tu untuk tak penat untuk buat pertanian tu kan. So bila ada teknologi ni, kita hire orang untuk kawal saja teknologi tu. Okay, mengawal teknologi tu untuk melakukan kerja. Okay. Seterusnya adalah memanfaatkan aplikasi terkini ataupun apa orang kata kehidupan dunia moden, iaitu semuanya berada di hujung jari. Okay, kita menggunakan kita boleh bayar zakat secara online, nak wakaf secara online, ataupun nak membeli belah di mana-mana kedai, kita dah tak perlu bawa duit cash. So kita semuanya guna hujung jari, kita scan QR code, kita bayar. So secara tidak langsung benda ni dapat mengelakkan daripada berlakunya kecurian ataupun ragut ke orang nak merompak. So kita dapat elakkan sebab kita tak bawa dompet. So kita cuma bawa telefon saja dan segalanya di hujung jari. Okay. Seterusnya adalah mewujudkan suasana pekerjaan yang lebih elegan serta berdaya saing. Okay. Ini antara salah satu yang saya harapkan untuk 30 tahun akan datang. Bandar waterpark ni mewujudkan suasana pekerjaan ataupun di pejabat yang cantik. So benda ni dapat menarik minat ataupun meningkatkan lagi keupayaan dan juga meningkatkan lagi kemahiran segalanya untuk orang pekerja-pekerja ni dibuat kerja dengan lebih semangat. So benda secara langsung ekonomi pun dapat berjalan dengan baik dan lancar. Okay. Sekian saja daripada saya untuk projek akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.